Berbaki 4 hari saja lagi sebelum STR 2025 dan SARA 2025. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Nebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Jadi hari Jumaat ini 18 hari bulan 10 2024. Seperti ramai yang sedia maklum, kita bakal mengetahui perincian berkaitan dengan STR 2025 serta SARA 2025. Jadi persoalannya, apakah persediaan awal yang perlu anda lakukan daripada sekarang sehinggalah ke hari Jumaat ini 18 hari bulan 10 2024, terutama sekali kepada penerima-penerima sedia ada STR 2024 untuk tahun ini. Yang pastinya sekarang ini bakal ada kesinambungan untuk STR 2025 serta SARA 2025 ini. Okey, beberapa perkara yang ingin Emin tegaskan dalam video pada kali ini untuk kefahaman anda di luar sana berkaitan dengan STR 2025 serta SARA 2025 ini. Okey, yang pertama sekali adalah berkaitan dengan amount untuk kelulusan bagi setiap kategori yang berlainan. Seperti yang kita sedia maklum, ada beberapa kategori kelulusan untuk STR ataupun sumbangan tunai ramah ini. Jika kita merujuk kepada STR 2024 dan STR 2023, bolehlah diperkatakan ada 4 kategori yang berlainan, iaitu yang pertama adalah kategori isi rumah pendapatan RM2,500 dan ke bawah yang mana digelar sebagai golongan B40. Selepas itu kita ada juga golongan isi rumah pendapatan antara RM2,501 ke RM5,000 yang juga lebih dikenali sebagai golongan M40. Seterusnya kita ada juga untuk kategori bujang warga mas sebatang kara yang berumur 60 tahun dan ke atas. Dan terakhir kita ada kategori bujang 21 ke 59 tahun. Jadi untuk kategori isi rumah itu B40 dan M40 dipecahkan pula kepada 4 kategori yang berlainan untuk setiap kategori itu, iaitu yang pertama adalah isi rumah yang tidak mempunyai tanggungan anak yang berumur 18 tahun dan ke bawah. Ingat tu, tanggungan yang diambil kira adalah anak yang berusia 18 tahun dan ke bawah. Kecuali kalau katakanlah anak yang berumur di atas 18 tahun itu adalah pelajar sepenuh masa institusi pengajian tinggi. Ingat tu, kalau katakanlah anak anda belajar di mana-mana saja IPT secara sepenuh masa, anak anda itu layak sebenarnya untuk diletakkan di bawah anda sebagai tanggungan. Jadi yang pertama tadi adalah yang tidak mempunyai tanggungan, kemudian tanggungan antara 1 ke 2 orang anak, seterusnya 3 ke 4 orang anak dan terakhir adalah 5 ataupun lebih orang anak. Jadi untuk kategori isi rumah ini tak kiralah pendapatan RM2,500 ke bawah iaitu B40 ataupun pendapatan RM2,501 ke RM5,000 yang dikenal sebagai M40 ini, ada 4 kategori seperti yang dinyatakan sebentar tadi. Kalau diikutkan daripada pengalaman apa yang telah pun terjadi terutama sekali terhadap STR 2024, banyak sebenarnya yang mempertikaikan berkaitan dengan pendapatan yang dikategorikan untuk mereka ini. Ramai yang mengatakan bahawa mereka sepatutnya dikategorikan sebagai isi rumah pendapatan RM2,500 dan ke bawah sebagai contohnya, tetapi malangnya apabila kelulusan dikeluarkan, mereka dikategorikan sebagai RM2,501 ke RM5,000. Okay, harus diingatkan untuk pendapatan ini, pendapatan yang diambil kira adalah pendapatan kasar sebelum tolak EPF, sebelum tolak SOCSO dan sebagainya. Bermakna berapa pendapatan kasar anda sebelum ditolak segala-galanya. Dan pendapatan ini sebenarnya adalah pendapatan gabungan antara suami dan juga isteri. Bukan hanya suami, bukan hanya isteri, tetapi digabungkan, ditambahkan kedua-dua pendapatan ini. Dan pendapatan ini juga diambil kira bonus yang anda terima, allowance yang anda terima, overtime yang anda lakukan dan sebagainya. Bermakna segala pendapatan yang anda perolehi sepanjang tahun 2024 sebagai contoh bakal diambil kira walaupun pendapatan yang anda terima itu bukanlah pendapatan tetap setiap bulan. Sebagai contoh seperti yang dinyatakan sebentar tadi, bonus, allowance dan sebagainya. Jadi kadang-kadang perkara ini yang menentukan sama ada anda dikategorikan sebagai pendapatan isi rumah RM2,500 dan ke bawah ataupun pendapatan isi rumah antara RM2,501 ke RM5,000 ini. Cuma cadangan Amin kepada pihak kerajaan mungkin untuk STR 2025 boleh digabungkan kedua-dua kategori ini pendapatan RM2,500 ke bawah
dan RM2,501 ke RM5,000 mungkin boleh disatukan sahaja menjadi pendapatan isi rumah RM5,000 dan ke bawah. Tiada lagi pecahan kepada dua jenis pendapatan seperti yang dinyatakan sebentar tadi. Kerana kadang-kadang bezanya antara RM2,500 ke bawah dan RM2,501 ke RM5,000 itu sangat-sangat dekat sebenarnya, tetapi bayaran yang mereka terima sangat beza jurangnya antara dua kategori yang berlainan ini. Dan mungkin juga boleh ditambah baik daripada segi amount seperti yang acap kali diperkatakan, terutama sekali untuk kategori bujang warga emas dan bujang 21 ke 59 tahun. Yang mana kita sedar untuk mereka ini amountnya bolehlah diperkatakan sangat-sangat kecil dan telah pun diberi amount sebegitu sejak beberapa tahun sebelum ini. Mungkin dah tiba masanya akibat daripada penarikan subsidi dan sebagainya untuk kerajaan mempertimbangkan meningkatkan sedikit amount yang mereka terima untuk kategori bujang warga emas dan juga bujang 21 ke 59 tahun ini. Cuma seperkara yang ingin diingatkan kepada anda, jangan terlalu mengharap ada penambahbaikan terhadap STR 2025 yang bakal dibentangkan pada hari Jumaat ini. Jika ada pun, mungkin ingat tu berkemungkinan besar penambahan-penambahan itu akan ada syarat-syarat, akan ada terma-terma yang ditetapkan. Seperti mana yang kita sedar untuk STR 2024 diperkatakan ada tambahan. Tetapi sebenarnya itu bukan tambahan, tetapi itu adalah bayaran untuk SARA 2024 yang mana tidak menjurus kepada keseluruhan penerima STR itu. Walaupun diperkatakan kesemua penerima STR bakal menerima SARA 2024, tetapi seperti yang kita sedia maklum, sehingga ke hari ini masih lagi belum ada pelaksanaan untuk mereka yang berkategori bukan IKC miskin dan miskin tegar. Selain daripada STR 2025, kita juga bakal mengetahui SARA 2025 seperti yang dinyatakan sebentar tadi, dan berkemungkinan besar juga dijangkakan untuk SARA 2025 ini akan kekal konsepnya seperti SARA 2024. Ini adalah jangkaan awal, cuma diharapkan mungkin pihak kerajaan boleh meneliti semula berkaitan dengan perkara ini, kerana kalau dilihatkan daripada pelaksanaan SARA 2024 agak kelam kabut sedikit sehinggalah ke saat ini, terutama sekali bagi kategori bukan IKC miskin dan miskin tegar, yang mana mereka seperti yang dinyatakan sebentar tadi sehingga ke saat ini, sehingga ke hari ini masih lagi belum menerima ataupun masih lagi belum dilaksanakan pembayaran kepada mereka ini, masih lagi menunggu walaupun sekarang ini sudah menghampiri ke penghujung tahun. Dan bagi mereka yang bertanya berkaitan dengan kemas kini, terutama sekali untuk STR 2025 yang bakal dibentangkan pada hari Jumaat ini, dijangkakan berkemungkinan besar kemas kini akan mulai dibuka mungkin seawal-awalnya pada penghujung bulan November ataupun selewat-lewatnya pada bulan Disember. Dan jangkaan awal untuk pembayaran pertama, fasa pertama STR 2025 berkemungkinan besar pada penghujung bulan Februari ataupun pada bulan Mac 2025. Kerana harus diingatkan bulan puasa adalah pada bulan Mac, begitu juga dengan Hari Raya Aidilfitri bakal jatuh pada bulan Mac juga. Jadi dijangkakan untuk pembayaran fasa pertama ini berkemungkinan besar seawal-awalnya pada penghujung Februari ataupun selewat-lewatnya pada bulan Mac 2025. Jadi guys, sama-sama kita nantikan hari Jumaat ini 18 hari bulan 10, hari yang bersejarah, untuk kita mengetahui berkaitan dengan senarai-senarai bantuan sepanjang tahun 2025. Bukan saja untuk STR 2025 dan SARA 2025, kita juga bakal mendengar berkaitan dengan bantuan-bantuan lainnya, sebagai contoh bantuan sara hidup untuk nelayan, bantuan sara hidup untuk veteran ATM, bantuan musim tengkujuh dan lain-lain bantuan untuk kategori-kategori yang berlainan, untuk golongan-golongan sasar yang berlainan di luar sana. Itu saja sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.